Okay, now we are live. Alright, so insyaAllah we will start with chapter 3. Okay, semua nampak ni share yang saya share screen ni. Hello, semua nampak? Nampak sir. Nampak sir. Nampak sir. Okay, alright, thank you. So harap kalian berjalan dengan lancar. Okay, so chapter ni pasal chapter variation berkenaan dengan kalau kita tengoklah kepelbagaian. Kalau kita dekat gambar ni pada gambar 5 ekor kucing yang berbeza-beza jenis kepelbagaiannya. Ada yang pelbagai warna, ada pelbagai warna mata, bulu dan sebagainya. Okay, so next is the learning outcome. Okay, dalam learning outcome ni, you guys are expected to be able to explain variation within population, describe types of variation. So bila explain ni, keyword explain ni maknanya you guys are expected to be explain. Kalau explain ni mungkin tanya dekat dalam soalan essay. Describe pun dia boleh tanya dekat dalam essay ataupun long answer question. Okay. Next, variation. Okay, ni dari segi definition lah. Variation ni adalah kepelbagaian in differences in characteristics among individuals of the same species. So karakteristik tu boleh dari segi morfologi, apa bentuk fizikal dia, phenotype, ciri-ciri fizikal yang kita boleh nampak, dan traits iaitu ciri-ciri dia. Okay, so variation ni boleh disebabkanlah kepelbagaian in genetic constitution iaitu kandungan genetiknya, kandungan DNA-nya, ataupun differences in environmental condition, maknanya faktor environment dia. Okay, effects of interaction between genetic and environmental influences, maknanya gabungan antara dua ni. Contohnya genetik dia kata, genetik dia kulit dia putih, tapi bila dia pergi main sukan setiap petang semua tu, kulit dia jadi gelap. So gabungan antara kedua faktor itu tadi. Okay, types of variation, continuous and discontinuous variation. Okay, so untuk continuous variation ni, kalau kita tengok dia ada ciri-ciri pertengahan. Apa maksud ciri-ciri? Namanya pun continuous, yang bersambung-sambung. Discontinuous, tidak bersambung-sambung. Gitu. Okay, so kalau continuous variation ni, kalau kita tengok contoh skin color kan, ada skin color yang cerah dengan skin color yang gelap. So ada juga skin color yang pertengahan. Kalau contoh yang blood group ni discontinuous, sama ada dia blood type AB ataupun A, O ataupun B. Itu saja, dia dah discrete. Okay. So ni adalah dia punya explanation dia. Continuous variation ni dia is the difference in characteristics among individuals of the same species, mestilah same species, where there is gradual transition. Itu adalah keyword dia, gradual transition between the two extremes of the quality. Maksud extremes of the two quality, contohnya ekstrim yang pertama adalah kulit cerah, ekstrim satu lagi adalah kulit gelap. Antara kulit gelap dengan kulit cerah ada transitionnya, ada yang kulit kuning, ada yang berkuningan sikit sama matang, coklat-coklat sikit, macam tu. Okay, discontinuous variation Pak digunakan perkataan distinct differences. Maksud distinct differences ni, distinct ni maknanya memang distinct maknanya memang kira macam discrete, maknanya sangat jelas perbezaan antara individu daripada spesies yang sama. Contohnya blood group A lah dia. Kalau B lah dia. Macam tu. Main dia tak ada A1.0, A1.2, tak ada. Okay. So ini pasal continuous variation, kita tengok dia punya details dia pula. Dia adalah quantitative inheritance. Maksud quantitative inheritance, dia boleh diukur secara kuantiti. Contohnya ketinggian, kita boleh ukur ketinggian dia. Berat badan dia, kita boleh ukur berat badan dia. Macam tu. Okay. And it has intermediate phenotypes. Apa maksud intermediate phenotypes? Iaitu ciri-ciri pertengahan antara kurus dan juga yang tidak kurus, antara yang rendah dengan yang tinggi. Okay, and it is biasa dikontrol by many genes, polygenes, banyak-banyak gene. Okay, apa maksud polygenes ni? Contohlah untuk warna kulit. So dia antara gene yang terlibat adalah gene untuk penghasilan pigmen melanin tu, lepas tu ketebalan kulit, tekstur kulit dan macam-macam lagi. So kalau kulit dia tebal, mungkin dia punya warna kulit tu dia berbeza. Kalau bukan tebal beza sangatlah, maksudnya tekstur. Kulit halus tu warna pun akan appear berbeza. Kalau kulit halus tu macam kulit halus saya seperti okay. Affected by genetic and environmental factors. So dia dua-dua macam saya cakap tadi kan.
And normal distribution curve, contoh height, weight and skin color. Contohnya lah kan macam weight, berat badan. Sepatutnya genetik saya sepatutnya contohnya kurus. Tapi kalau asyik makan macam kawan makan tak terkawal, so tidaklah kurus. Saya tak cakap perkataan tu, saya cakap tak kurus. Okay. So height in centimeter. So pun ada intermediate ciri-ciri juga lah. Okay. Untuk discontinuous variation, maknanya mendiscontinuous tak ada pertengahan dia. Okay. Dia adalah qualitative inheritance. Qualitative ni maksudnya quality. Yes or no. ABO, contohnya ABO blood group. Sama ada A ke, B ke, ABO quality. Qualitative yang tidak boleh diukur. Mana dia sama ada yes ataupun no. Ability of tongue rolling. Boleh atau tak boleh. Earlobes bercuping. Ada atau tak ada. Macam tu. So, no intermediate phenotypes, itulah ayat dia tadi tu. Controlled by single gene. Satu gene sahaja yang control dia biasanya. Okay. And it is unaffected by the environment. Maksudnya, contohnya, macam saya ni kan, blood group O. Kalau kawan saya semua blood group A, tak adanya tiba-tiba blood group saya tiba-tiba jadi A. Macam tu. Gitu. Kalau saya ability of tongue rolling, saya memang boleh tongue rolling. Tapi kawan saya semua tak boleh tongue rolling. Tak ada tiba-tiba tak boleh tongue rolling. Gitu. Okay. Sorry. So, and dia punya jenis curve ni adalah discrete distribution curve. Ni nama discrete distribution curve. Ni adalah contohlah blood group type. Contoh graph dia. Okay. Now we look at the comparison between continuous and discontinuous variation. Perbezaan ni. Tapi bila terms tu kata compare, dia mesti ada similarities and differences. Jangan pula nanti bila soalan boleh keluar tau. Bila ingat when they use the word compare, bandingkan, bila kita nak bandingkan orang, kita hanya tengok perbezaan saja. Kita kena juga menyatakan persamaan mereka juga. Bila kita membandingkan, contohnya macam nak bandingkan saya dengan kata saya bandingkan person A dengan person B. Apa persamaan ni dulu? Kita nak bandingkan. Okey, ada mata, hidung, fizikal semua cukup sempurna. So differentnya kita lagi beritakan beritahu. So similarities-nya both are caused and controlled by genetic factors. Mereka dikawal oleh genetic factor. Both may occur during meiosis. Mana disebabkan berlakunya proses semasa meiosis. Okay, both cause differences between individuals of the same species. Maksudnya dua-dua menyebabkan perbezaan antara individu daripada spesies yang sama. Both may help organisms to survive better. Maksudnya contohnya mungkin ada organism yang lebih tinggi daripada sesuai untuk tinggal di kawasan itu. Contoh, okay. Ada yang bermasuk ke? Alright. Both may help to ni sudah sebutkan tadi. So nak cakap dekat sini, ini semua adalah faktor persamaan antara continuous dengan discontinuous variation. Maknanya kepelbagaian ni sama ada dia continuous ataupun non-continuous berlaku semasa meiosis. Ingat sebab meiosis tu kan ada yang masa metaphase dia align and then anaphase dia separate tu kan. Semasa dia align dekat metaphase tu pun kan secara random. So itu akan menyebabkan variation, kepelbagaian macam tu. Differences. So differences dia apa? Kejap lagi kita akan bincangkan. Okay. So ni adalah contoh continuous and discontinuous variation. Boleh gulung lidah, tak boleh gulung lidah. Untuk discontinuous variations lah. Yang ni ada ni ada earlobe bercuping telinga, ni tidak ada attached earlobe, dia trace straight saja. Kalau continuous variation, pelbagai jenis skin color dan pelbagai jenis ketinggian manusia. Okey, sekarang ni baru kita nak tengoklah sources of variation, punca-punca variation. So kita nak kita nak bincangkan ni untuk menjawab yang ini, differences dia. Tapi sebelum tu saya akan bagi hint jugalah sikit-sikit lah. Apakah differences perbezaan antara continuous dengan discontinuous ni? Sebenarnya kita boleh tengok dekat yang nota-nota ni tadi. Jawapannya ada dekat sini dan pada dekat sini. Yang ni has intermediates, do not have intermediate. Controlled by single gene, yang ini controlled by many genes. Affected by genetic and environmental factors, ini hanyalah
by gene saja and not affected by environment. Curve dia jenis macam ni. Untuk discontinuous dia adalah discrete. Kalau continuous, discontinuous adalah discrete. Kalau continuous dia adalah normal distribution curve macam ni. So basically jawapannya ada dekat slide ni pun. Okay, so now we move on to 3.2. So insyaAllah I hope I can make it in time. Okay, so 3.2 sources of variation, punca-punca variation. Okay, again in the learning outcomes, you guys are stated here, explain factors. Maksudnya korang must be able to explain, menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan genetic variation. Maknanya bila explain, dia boleh tanya dekat dalam essay. Okay, so antara faktor-faktor ni adalah genetic recombination. Yang genetic recombination ni semasa nak bentuk dalam proses meiosis itu tadilah. Mana ada proses crossing over, independent assortment, random fusion of gametes, okay, ataupun juga boleh disebabkan oleh mutation. Mutation ni gene and chromosomal mutation. Ini pun korang juga dah belajar semasa semester lepas. Okay, mutation boleh menyebabkan kepelbagaian. Maknanya sama ada menjadi kalau nauzubillah tu jadi cacat, berbeza dengan yang lain. Okay. Explain environmental variation, iaitu bagaimana environmental ni persekitaran tu boleh menyebabkan kepelbagaian tersebut. Environmental factors that act to produce phenotypic differences. Maknanya phenotype ni physical appearance, apa yang kita boleh nampak perbezaannya, okay, between individuals. Okay, so kita tengok kat sini lah. Kalau environment ni biasanya kadang-kadang disebabkan oleh culture, iaitu budaya, food supply, bekalan makanan dan juga climate. Kalau genetik ni disebabkan sama ada genetic recombination semasa meiosis itu tadi or due to mutation. Okay, so kita tengok dekat sini genetic variation. Okay, genetic variation. Okay, apa tu genetic variation? Ni lah. Kita tengah nak bincang pasal yang sini, genetic variation. Okay, disebabkan yang ini, yang pertama. Yang pertama disebabkan oleh mutation. Okay, mutation ialah changes in nucleotide sequence of an organism's DNA. Changes in genotype may be inherited if mutations occur in gamete cell. Maksudnya kalau berlaku dekat dalam sel gamete sahaja. Okay, sel gamete tu yang dekat dalam reproductive organs itulah. Okay, mutation occur randomly and spontaneously. Ini tertambah T, spontaneously. Maknanya secara spontan. Yang ni kan kita tengok baby ni mata dia lain sikit kan. And then this cats kalau betul wujud lah ada dua muka. Okay. So itulah variation. And then crossing over during prophase 1. Yang ni adalah yang kita tengok tadi itulah genetic recombination tu tadi. Maknanya kita ingat, kita kan harap you guys boleh ingat lagi semasa meiosis, okay, specifically meiosis 1 and specifically semasa prophase 1 ada fasa ada proses crossing over, exchange of genetic material. Ini keyword yang kita gunakan. Exchange of, saling bertukar of genetic material between non-sister chromatids. Maksud non-sister chromatid, merah dengan merah adalah sister, merah dengan biru non-sister. Maknanya bukan daripada pair yang sama. So dia bertukar. Okay, of homologous chromosomes during prophase 1, thus forming recombinational variability. Okay, so yang ni pula gambar dia korang boleh tengok juga. Ni dah belajar masa mitosis and masa cell division. And next adalah independent assortment. Maksud independent assortment ni adalah random arrangement, susunan secara random of homologous chromosome pada metaphase plate during also metaphase 1. Maknanya semasa meiosis 1 juga. Maknanya dia bersusun lah. Dia punya genetik tu susun secara random. Tak semesti maksudnya yang daripada ibu one side, daripada ayah one side. Dia boleh tukar-tukar. Macam tu. Ni possibility 1. Semua blue on one side, semua red on the other side. Possibility blue, campur-campur. Ini baru kalau kita tengok 4 kromosom saja. Kalau ada 46 kromosom, there are many more possibilities. That will be 23 pairs to the power of 2. Itu korang pandai sendiri, korang buat dalam statistics. Okay, so kita dah bincangkan yang pertama ni genetic variation, iaitu this part dah settle. Kita dah bincang genetic recombination, kita dah bincang mutation. Now
we want to look at this environment. Okay, sources of variation, environmental variation. Okay, so yang ni point dia pendek je, sikit je, tapi kita boleh juga lah untuk tengok. Example 1, dari segi culture. So dari segi culture, the Sikhs will grow their hair very long and never cuts it. So maknanya Sikh ni, variation ni, kepelbagaian ni semuanya berambut panjang. Maknanya dan ada beards, apa ni, so itu dari segi culture. Ni culture and religion jugalah, ada faktor religion juga. But Buddhist monks shave their heads. So maksud disebabkan culture tu manusia ni berbeza, variety-nya. Kalau katakan dua-duanya shave heads, maybe nampak mungkin hampir serupa. Kalau kata dua-duanya keep long hair, mungkin dua-duanya hampir serupa, macam tu. Okay, example 2. Flower color in hydrangeas. Okay, pokok hydrangeas ni. Okay, tengok apa dia. These plants produce blue flowers in acidic soil and pink flowers in alkaline soil. Maksudnya, pokok yang sama, kalau dia hidup dekat tanah yang berasid, warna pokok tu akan warna biru. Warna bunga akan warna biru. Kalau dekat alkaline soil, warna bunganya adalah berwarna pink. Macam tu. So itulah faktor persekitaran. Tapi bukan yang berlaku kepada semua jenis pokok bunga. Hanya pokok hydrangeas ini sahaja yang kita tahulah. Next, food intake ataupun nutrition. Kita pun tahulah. Ini pula sebabkan variation. Kalau banyak makan, tak kurus lah. Kalau tak makan, kurus macam ni. So, kita boleh nampak dekat situ. Okay. So, ini adalah last slide conclusion. Alright. Antara genetic variation dengan environmental variation. Okay. Genetic variation, dia affects genetic material, phenotype and genotype-nya. Environmental variation, dia affects only the phenotype. Okay. Maksud dia macam ni. Kalau genetic variation ni, yang macam saya cakap, apa yang disebabkan genetic recombination, masa meiosis, semua tu kan, affects genetic material. Maksudnya, DNA dalam badan orang tu, apa yang dia warisi, itulah yang dia ada. Macam tu. So, dia akan affect kedua-dua phenotype. Phenotype, apa yang kita nampak. Genotype adalah jin apa yang dia ada. Apakah type gene yang ada? Genotype. Gitu. Phenotype, apakah type physical appearance yang dia ada? Gitu. Okay, kalau environmental variation ni, dia hanya affect phenotype-nya sahaja. Contohnya macam ni. Saya dilahirkan dengan genetik kulit putih. Okay, tapi disebabkan saya main basketball hampir setiap petang sebelum PKP, so kulit saya pun gelap. Tetapi genetik dalam badan saya tetap masih lagi genetik untuk kulit putih. Dia tidaklah disebabkan saya berjemur kat setiap petang tu genetik saya berubah. Tidak. Itu maksudnya. Contohnya genetik saya sepatutnya kurus, tapi saya asyik makan saja. So saya tak kurus. So saya punya genetik berubah ke? Tidak. Gitu. Okay, contributor. Contributor penyebabnya dah. Dia boleh disebabkan oleh mutation, independent assortment, ini semasa meiosis 1 crossing over juga semasa meiosis 1 and random fertilization. Maksud random fertilization ni semasa ovum itu untuk di fertilized by the sperm random. Maknanya siapa yang sperm yang sampai dulu yang kuat, yang sihat, itulah yang diterima. Macam tu secara random. Contributor dia ialah food. Kalau asyik banyak makan fast food, rupanya pun macam fast food. Gitu. Okay, kalau climate. So, macam saya cakap, memang ini fakta betul lah, saya tak ubah. Kalau saya, kan saya belajar dekat England selama 3 tahun, setiap kali saya balik ke sana, kalau saya cuti sama, saya akan balik. So, bila saya balik daripada sana, macam cuti utama, bila dah setahun duduk sana, bila saya balik sini, mesti saudara ataupun sepupu ataupun parent saya akan cakap macam putih macam makin putih. Bila saya balik dekat sana, kawan-kawan mak saya akan tegur, where have you been my boy? So macam where have you been mate? So dia akan cakap, kau daripada pergi mana bercuti? Cakap lah, it's my home country. So climate. Culture.
So culture ni adalah sebabkan budaya. So ada budaya mungkin suka macam kita tengok contoh tadi kan rambut. Ada juga kan kita nampak culture yang berbeza sedikit, yang unik lagi sedikit. Contohnya ada mungkin culture yang suka pasang ring dekat leher dia untuk sebab pada mereka lagi panjang leher adalah lebih menarik. So macam saya dah beritahu awal-awal tadi, variation is to be celebrated, not to be discriminated. Gitu. Maknanya variasi adalah untuk diraih, bukan untuk didiskriminasi. So you can never say, peliknya orang tu buat budaya macam tu. No, no, you have no right to say that because you are not much any better than them anyways. They could be better than you in some ways or many other ways. Okay, macam kita pun tengok ada culture yang berbeza. Kita tak kata pelik, kita berbeza dengan kita. Contohnya ada yang telinga dia panjang untuk digantung. So itu adalah untuk diraikan. Berbezalah. Menarik. Tak semua orang sama. Kan. So itu adalah culture. Alright. Next, genetic variation ni play important role in evolution, maknanya evolusi lah, raw material in natural selection. Not much of importance in evolution. Maksudnya faktor makanan tu tidak banyak menyumbang kepada faktor evolusi hidupan itu sendiri. Can be passed from one generation to another generation, maknanya boleh diwarisi, yang ini tidak boleh diwarisi. Maksudnya tadi tu contoh, kalau saya tak sebab food asyik saya okey, kalau saya berkulit cerah, saya kulit cerah, sebenarnya kulit saya sederhana je lah, genetik saya kulit sederhana. Lepas tu saya pergi ke England, katakanlah saya terus tinggal di England selama-lamanya, saya tak balik-balik Malaysia pun. So kulit saya sangat cerah. So bila saya berkahwin, ada dapat anak saya tu tak semestinya cerah. Mungkin kalau ikut genetik asal saya. Gitu. Cannot be passed on. Alright, so I think that would be all for our session for today. Inshallah, alhamdulillah, we managed to finish this session just about on time, actually slightly earlier. So, ada question? Should you have any question, you can ask. Boleh tanya, saya akan respon sekarang. Kalau tidak, saya akan tutup dulu sesi recording ni dan boleh tanya after. So, saya akan tutup dulu sesi recording ini. Okay.